Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Noriza binti Abdul Latif. Pada hari ini saya akan mengajar anda semua berkaitan dengan topik koordinasi badan iaitu bab 7 ya. So ini adalah sains tingkatan 4 KSSM silibus baru. Saya Cikgu Noriza binti Abdul Latif, Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Tema penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, bidang pemberdayaan 7, koordinasi badan. Dalam topik ini, dalam sistem endokrin manusia, standard pembelajaran, yang pertama, murid boleh menerangkan sistem endokrin dan fungsinya. Yang kedua, murid boleh menjelaskan dengan contoh punca dan kesan ketidakseimbangan hormon ke atas kesihatan. Sistem endokrin badan manusia. Kalau tengok, perhatikan sebelah kanan gambar ni adalah gambar sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah salah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Ini adalah contoh-contoh yang melibatkan sistem endokrin dalam badan kita. Kalau kita perhatikan gambar seorang lelaki dikejar oleh seekor ular. Apa berlaku pada pemuda ini? Apabila ternampak seekor ular, perkara pertama, kelenjar endokrin akan merembeskan hormon. Kelenjar endokrin dia akan merembeskan hormon. Apabila hormon ini dirembeskan, dia akan menyebabkan peningkatan denyutan jantung berdebar-debar. Kadar pernafasan menjadi laju. Apabila dia berlari, kadar pernafasan menjadi laju. Tekanan darah menjadi lebih tinggi, aras glukosa akan jadi tinggi, kadar metabolisme pun tinggi. Daripada itu kesannya jantung akan mengepam lebih banyak darah, seterusnya membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Otot mendapat lebih banyak tenaga, maka lebih banyak glikogen simpanan ditukar menjadi glukosa. Sebab itu kalau perhatikan, apabila dikejar dengan ular ni, pemuda ni boleh berlari dengan laju. Sistem endokrin dan fungsinya. Kalau kita tengok, apakah fungsi-fungsi sistem endokrin? Yang pertama, sistem endokrin berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Maksudnya maklumat yang disampaikan ke seluruh badan ini adalah menggunakan hormon. Dalam badan kita ni ada berjenis-jenis hormon. Antaranya, hormon ini fungsinya, apa maksud hormon? Sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Maksudnya kat sini hormon ini adalah bahan kimia yang dirembeskan oleh kelenjar khas di dalam sistem kelenjar endokrin. Kelenjar ini ialah kelenjar tanpa ductus. Kelenjar tanpa ductus kerana hormonnya tidak dibawa melalui ductus, tetapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah, seterusnya ke seluruh badan. Satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran, iaitu organ sasaran ini dia bergerak balas terhadap hormon tersebut. Ini adalah carta alih bagaimana hormon dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Kalau awak perhatikan, ini adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ni mempunyai hormon iaitu kelenjar tanpa ductus. Fungsi kelenjar ni dia mengkoordinasikan aktiviti badan dan bergerak balas terhadap rangsangan. Kelenjar endokrin ni akan merembeskan berjenis-jenis hormon. Hormon ni adalah ciri-ciri hormon. Iaitu yang pertama, kesan adalah lama, sejenis protein, gerak balas sangat perlahan, dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit, merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Organ sasaran utama hormon ini adalah mempunyai reseptor sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon tertentu. Setiap hormon dia ada ciri-ciri dan fungsi tertentu. Kita lihat ciri-ciri hormon yang telah dirembeskan oleh kelenjar-kelenjar ni. Yang pertama, kelenjar pituitri. Kelenjar pituitri ini, di mana kita nak tahu kedudukan kelenjar ini? Kelenjar ini terletak di bawah cerebrum. Cerebrum iaitu dekat kawasan kepala kita ni. Ini kawasan kepala, dekat otak. Cerebrum. Kelenjar ni juga dikenali sebagai kelenjar induk.
kelenjar utama lah dalam sistem badan kita kerana dia menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. So kelenjar utama bagi semua hormon adalah kelenjar pituitary yang terletak di dalam otak kita. Ini kelenjar utama kita. So, ini adalah gambaran dia lah. So, dengan lebih jelas lagi, gambar kelenjar pituitary di dalam otak kita, ya, otak manusia. Yang ni untuk wanita, untuk perempuan, dia ada satu kelenjar ovari dan namanya adalah ovari, hanya khas untuk perempuan. Okay, perempuan saja yang ada. Di mana kedudukan ovari ni? Ovari ada dua, iaitu sepasang, kiri dan kanan. Okay, terletak di mana? Di ruang pelvis. Ini rahim lah, rahim wanita. So ovari ni terletak di kiri dan kanan. Ini gambar rajah kedudukan ovari dalam sistem badan manusia. Kan yang ni adalah gambar rajah ovari pada sudut yang lebih dekat lah. Tengok struktur ovari yang lebih dekat, macam ni lah gambar dia, ya. Okey, seterusnya kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ni terletak di bahagian hadapan trakea. Trakea ni di mana? Trakea ni di leher kita. Dekat leher kita ni. So dekat kelenjar thyroid ni ada dekat sekeliling ni. Dekat trakea kita ni, dekat leher, kawasan leher kita. Okey, trakea, thyroid. Seterusnya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ni terletak di bahagian ginjal. So ginjal ni dekat pinggang kita, kawasan ginjal kita ni dekat lebih kurang kepada pinggang kita. Okey, ginjal ni adalah bawah pinggang. So kelenjar adrenal ni kat sini. Ini kedudukan di mana kelenjar tersebut. Kita boleh lihatlah. Gambar rajah kelenjar thyroid yang kita boleh lihat dengan lebih dekat dekat kawasan leher, dekat trakea ni, ya. Okay. Kelenjar adrenal dari segi pandangan yang lebih jelas, lebih dekat. Kelenjar pankreas. Okay, pankreas di mana? Pankreas kita boleh letak di belakang perut, di kawasan perut, iaitu di belakang. Okay, ini struktur gambar pankreas. Seterusnya kelenjar testis. Okay, testis ni kita boleh dapati di mana? Hanya untuk lelaki sahaja. Macam ovari untuk perempuan, okay, testis untuk lelaki. Okay, mempunyai sepasang. Sepasang maksudnya ada dua, sama juga macam ovari, yang dilindungi oleh skrotum. Okay, testis pun ada dua, ovari pun ada dua. Okay, tapi testis ni dilindungi oleh skrotum. Ini gambar rajah struktur testis. Okay. Ini adalah struktur gambar rajah bagi pankreas yang berada di yang lebih dekat dan lebih jelas. Kalau perhatikan, pankreas ni berada di belakang perut. Ini kawasan perut kita lah. Ini kawasan perut. So pankreas ni berada di bahagian belakang perut. Okey. Ini gambaran ni adalah lebih jelas. Ini adalah gambar rajah testis yang lebih dekat. Ini adalah struktur testis yang lebih jelas. Okey. Lihat fungsi hormon yang dirembaskan oleh setiap kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ni yang saya perkenalkan sebelum-sebelum ni, yang ada gambar rajah tadi. So kita tengok kelenjar endokrin yang pertama, iaitu kelenjar pituitary. Kapan tadi saya tunjuk? Kelenjar pituitary ni yang berada dekat kawasan otak kita tadi tu, iaitu kelenjar utama dalam sistem endokrin badan manusia. Okay, ada dua hormon yang dirembeskan, iaitu hormon antidiuresis ADH dengan hormon pertumbuhan, iaitu GH. So kita tengok fungsi yang pertama, hormon ADH, dia mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okay, so maksudnya ADH ni lebih kepada ginjal. Okay. Yang kedua, hormon GH yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary ni, yang pertamanya merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Okay. Yang kedua, dia mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa. Dan yang ketiga, dia mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Okay, itu adalah fungsi bagi dua jenis hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Struktur gambar rajah hormon ADH. Ini gambar rajah hormon ADH, ya. Ini adalah struktur hormon pertumbuhan. Dan dua hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelenjar yang kedua, iaitu kelenjar thyroid yang berada di trakea, di kawasan leher kita ni. Hormon yang dirembeskan adalah thyroxina. Okay, thyroid, so dia hormon yang dirembes thyroxina. So apa fungsi hormon thyroxina ni? Dia mengawal kadar metabolisme badan. Okay, dia mengawal kadar metabolisme badan. Yang kedua, dia mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal mental dalam kanak-kanak. So dia, kalau kita cukup hormon ni,
kadar metabolisme badan kita akan lebih tinggi, lebih kuat. So, kita akan kurang dapat penyakit. Kita akan sihat lah. Selain kalau kita kurang hormon ni juga, maksudnya pertumbuhan dan perkembangan fizikal mental kanak-kanak tu akan terbantu. Okay. Ini adalah kelenjar adrenal. Okay, kelenjar adrenal ni yang berada di ginjal. Tempat kedudukan dia tadi tu kan. So, apa hormon yang dirembeskan adalah, nama hormon yang dirembeskan adalah hormon adrenalina. Sedap namanya. Okay, apa fungsi dia? Okay, hormon ini menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan, iaitu yang saya cerita awal-awal tadi tu, yang pemuda berlari apabila dikejar seekor ular. Okay. So, dia meningkatkan kadar metabolisme, kadar kedudukan jantung, meningkatkan aras glukosa di dalam darah serta membesarkan saiz anak mata. Itu adalah fungsi hormon adrenalina yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal. Dia lebih kepada perasaan hormon ni ya. So, gambar rajah lah daripada kesan hormon yang dirembeskan oleh hormon adrenalina ya. Seperti pembesaran mata, okay, aras jantung tinggi, kadar detak jantung tinggi, aras glukosa lebih tinggi. Itu semua berkaitan dengan rembesan hormon adrenalina. Okay, kelenjar seterusnya adalah kelenjar pankreas. Hormon yang dirembeskan adalah insulin. So, fungsi hormon ini adalah mengawal aras glukosa dalam darah dengan menukarkan glukosa tersebut kepada glikogen yang disimpan di dalam hati. Okay, itu fungsi insulin ya. Dia mengawal aras glukosa dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen dan disimpan di dalam hati. Baraja, struktur hormon, struktur pankreas dan hormon insulin yang dirembeskan. Okay, ovari. Seterusnya adalah ovari yang terdapat pada badan perempuan. Okay. Dua hormon yang dirembeskan. Yang pertama estrogen, iaitu apa fungsi dia? Mengawal ciri-ciri seks punca perempuan, iaitu seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul. Yang kedua, merangsang penghasilan ovum untuk pembiakan, menyediakan uterus untuk penempelan embrio untuk proses pembiakan. So, maksudnya estrogen lebih kepada perempuan. Okay. Manakala progesteron, progesteron apa fungsi dia? Untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Untuk penempelan embrio ni maksudnya untuk baby, perkembangan baby di dalam rahim. Ovari bagi wanita, ini kedudukan ovari. Di mana ini adalah embrio, di mana embrio menempel di kawasan uterus. Okay. Ini adalah kelenjar testis, iaitu yang kita boleh dapati testis ni adalah untuk anggota badan lelaki sahaja. Okay, macam ovari tadi untuk perempuan. So, hormon yang dirembeskan adalah hormon testosteron. So, fungsi hormon ini adalah dia mengawal perkembangan ciri-ciri seks bagi lelaki. Okay. Contohnya, suara yang garau, suara lelaki yang garau, serta pertumbuhan misai. Selain itu, fungsi dia adalah merangsang penghasilan sperma untuk proses pembiakan. Okay. Itu adalah hormon yang terakhir ataupun kelenjar yang terakhir dalam sistem endokrin badan manusia. 6 jenis kelenjar dan 8 jenis hormon yang dirembeskan. Okey, berikut kita tengok punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan manusia. Antara punca-puncanya adalah kita maklum hormon ni adalah bahan kimia organik yang mempunyai peranan yang penting dalam setiap fungsi tubuh badan. Okey, kadar rembesan hormon mesti seimbang dengan fungsinya. Kelebihan dan kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon ini dia akan boleh menyebabkan penyakit. Ketidakseimbangan hormon juga dia boleh terjadi melalui gaya hidup, pemakanan yang tidak sihat serta terdedah kepada sinaran yang UV yang berbahaya. Tengok dulu apa yang akan berlaku sekiranya hormon taroksina kurang dirembeskan terhadap kesihatan manusia. Okay. Yang pertama, kadar metabolisme jadi rendah. Maksudnya mudah dapat penyakit. Okay. Yang kedua, tidak tahan sejuk. Maksudnya tubuh badan kita akan cenderung merasa menggigil. Sejuk, tak tahan pada suhu sejuk. Okay. Perkembangan fizikal dan mental terbantu untuk kanak-kanak yang dipanggil kreatinisme. Maksudnya pertumbuhan kanak-kanak akan menjadi terbantu. Caranya terganggu. Manakala untuk dewasa pula akan jadi kurang tenaga yang dipanggil mixedema.
cenderung menjadi gemuk ataupun obesiti, badan menjadi gempal, dan goiter iaitu bengkak di leher. Itu antara kekurangan hormon thyroxina. Lihat pula sekiranya hormon thyroxina ni dirembeskan secara berlebihan, antaranya kadar metabolisme menjadi tinggi. Kita akan jadi lagi cepat, aktif, berpeluh dan sentiasa berasa panas. Suka tidur dan kuat selera makan. Cenderung menjadi kurus. Dia kontra dengan yang kurang hormon tadi. Tadi kalau yang kurang hormon thyroxina dia akan menjadi lebih gempal. Kalau berlebihan pula cenderung menjadi kurus. Pembesaran kelenjar thyroid, yang kelenjar di leher tu. Bola mata akan menonjol keluar, mata akan jadi besar dan menonjol. Leher yang bengkak. Kita lihat pula akibat kekurangan hormon testosteron yang dirembeskan oleh testis ni untuk hormon untuk lelaki lah ya. Di antaranya adalah kalau kita kurang hormon dirembeskan, lambat akil balik, iaitu lambat akil balik, bilangan sperma yang dihasilkan terlalu rendah. Okay. Tengok, kita perhatikan nampak gambar seorang perempuan yang badannya seperti lelaki ini, sekiranya hormon testosteron dirembeskan secara berlebihan. Maksudnya hormon testosteron tu dirembeskan berlebih. Bukan kurang, berlebih. Maka sifat kelakian akan tertunjuk pada wanita tersebut. So dia wanita tetapi sifat kelakiannya melebihi kewanitaannya. Kekurangan hormon progesteron. Akibat kurang hormon progesteron, akan berlaku masalah haid bagi wanita. Hormon progesteron ni adalah dirembeskan oleh ovary. So, pertama akan mengalami masalah haid. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, akan berlaku sembelit. Dan seterusnya akan menyebabkan keguguran kandungan sekiranya perempuan tersebut mengandung. Akan menyebabkan ciri-ciri seks sekunda bagi wanita terjejas. Sekiranya hormon estrogen yang berlebihan juga, dia akan menyebabkan sifat keperempuanan pada lelaki. Maksudnya, dia lelaki tetapi sifat keperempuanannya melebihi. Contohnya, yang kita boleh lihat zaman sekarang ni, lelaki yang menyerupai wanita, lelaki yang cuba untuk menjadi perempuan. Ataupun boleh kita panggil istilah pondai. Kekurangan hormon pertumbuhan juga akan menyebabkan kekerdilan. Maksudnya dia tak normal, badan lelaki dan perempuan tak normal seperti gambar yang awak boleh tengok sebelah kiri ni. Kekerdil, dia jadi kecil. Pembesaran jadi kecil, pembesaran terbantut. Kalau hormon pertumbuhan ni berlebih pula, apa berlaku? Pertumbuhan tidak terkawal. Pertumbuhan menjadi tidak terkawal. Seterusnya akan menyebabkan kegergasian. Maksudnya dia akan jadi lebih besar. Manusia tak akan jadi lebih besar, yang dipanggil acromegaly. Contohnya gambar di sebelah sini. Kalau kurang, dia akan menyebabkan kekerdilan, tetapi kalau berlebihan, dia akan menyebabkan kegergasian. Hormon antidiuresis ataupun ADH, dia akan menyebabkan air tidak dapat diserap semula di ductus pengumpul di ginjal. Kita tahu hormon ADH ni dirembeskan oleh kelenjar adrenal, iaitu di bahagian buah pinggang. Maka kalau kita kurang hormon ni, air tidak dapat diserap. Selain itu, penghasilan urin yang berlebihan, maksudnya air kencing dihasilkan berlebihan, banyak air kencing dihasilkan. Kemudian sentiasa berasa dahaga, haus. Dan akan menyebabkan penyakit diabetes insipidus. Ini kalau kekurangan hormon ADH. Hormon ADH ni berlebihan pula macam mana? Kalau hormon ADH ni berlebih pula, dia akan menyebabkan sakit kepala yang teruk, dan juga pening kepala. Kekurangan hormon insulin dia akan menyebabkan antaranya glukosa berlebihan tidak dapat ditukar kepada glikogen. Glukosa yang berlebihan tidak dapat ditukar menjadi glikogen ni sekiranya insulin kurang insulin dihasilkan. Yang kedua, aras glukosa darah jadi meningkat. Aras glukosa darah meningkat. Apa berlaku sekiranya hormon insulin dirembeskan secara berlebihan? Sekiranya hormon insulin ini berlebihan, dia akan menyebabkan aras glukosa menjadi lebih rendah dan seseorang itu akan mengalami hypoglycemia. Dan menyebabkan ia mengalami dahaga yang berlebihan.
topik kita pada hari ini. So, pada hari ini saya rumuskan kembali. Saya akan bagi rumusan apa yang kita pelajari. Yang pertama, berkaitan dengan sistem endokrin kita ni ada kelenjarnya. Okay? Kelenjar dan sistem endokrin badan kita ada 6. Kemudian hormon yang dirembeskan, bahan kimia dalam badan kita yang dirembeskan oleh kelenjar ni ada 8. Dan yang ketiga, kesan akibat kurang dan kelebihan hormon yang dirembeskan. Setiap hormon ni ada kekurangan dia, ada kebaikannya. Okey, seterusnya saya harap semua pelajar dapat memahami topik yang saya sampaikan pada hari ini dan dapat melengkapkan modul dan membuat latihan di dalam modul. Jadi akhir kata semoga kita semua anda semua memahami topik pada hari ini dan kekal duduk di rumah, stay safe. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.